Jangan cerita kapal selam besar. Jangan cerita PKMZ yang kes akan tutup. Jangan cerita. You tahu masuk PKMZ sekejap, PKMZ 4 bilion lebih. Siapa dituduh dalam mahkamah? Siapa bekas Presiden MCA ni? Saya nama orang jahat ni betul. Lee Leong Sik dengan Chan Kocoy. Lee Leong Sik dengan Chan Kocoy. You tahu tak apa tuduhan Lee Leong Sik dan Chan Kocoy dalam mahkamah? Lee Leong Sik, Chan Kocoy, kamu dituduh bukan rompak, bukan curi. Kamu dituduh kerana menipu Presiden UMNO Mahathir bin Mohamad dan Abdullah Badawi dalam isu PKMZ. Dia dituduh menipu. Saudara kena betul. Kena ingat, MCA dituduh menipu UMNO. Dia kata, oh PAS jadi kuda kepada DAP, keadilan jadi tunggangan kepada DAP. Sekurang-kurangnya Presiden parti kita tak bodoh macam Presiden UMNO yang sah mahkamah buat tuduhan. Kamu kena tipu dengan Presiden MCA sekarang. Bukan kita kata, mahkamah kata. Beberapa hari itu Mahathir pun masuklah mahkamah. Mahathir masuk mahkamah. Mahathir masuk mahkamah. Tahu tak Mahathir masuk mahkamah? Dia apa dia punya tuduhan? Dia cakap apa? Peguam pun tanya, Tun, betul atau tidak you kena tipu dengan Lee Leong Sik? Mahathir kata, saya kenal dengan Lee Leong Sik. Takkanlah Lee Leong Sik nak tipu saya, sebab saya cukup kenal dengan Lee Leong Sik. Saudara, itu kes saya bagi tahu. Nak sejuk, nak tipu rakyat dia, Lee Leong Sik dengan Chan Kocoy akan lepas nanti. Tapi bila Mahathir cakap saya kenal dengan Lee Leong Sik, saya sudah ingat satu dia cakap apa dia. Sebab Mahathir pernah cakap, dia kata biar kita kawan dengan syaitan yang kita kenali daripada malaikat yang kita tak kenal. Rupanya Lee Leong Sik ni one of the syaitan yang dia kenal, saya ingat. Dia kata sebab dia kawan saya, dia kata. Orang cakap, takkanlah Pakatan Rakyat ni Mahathir cakap pepatah. Yes, memang ada pepatah di dalam bahasa Inggeris. Biarlah kamu kawan dengan syaitan yang kamu kenali, the devil yang you kenal, daripada you kawan dengan malaikat. Tapi itu pepatah Inggeris. Ketika majlis hari raya Tun Dr. Mahathir, wartawan datang tanya balik Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir, dia nak tanya ni pasal Tun cakap minggu lepas. Apa dia? Sebab Tun kata biarlah setan yang kenal dengan malaikat yang kita tak kenal. Siapa yang Tun cakap setan tu? Barisan Nasional lah, UMNO. Tun Mahathir cakap Barisan Nasional tu setan. Takkanlah kamu tak percaya Tun Mahathir. Lepas tu Tun, malaikat ni siapa? Malaikat ni pembangkang lah, dia kata. Habis kenapa pula bukan malaikat? Sebab malaikat ni kadang-kadang dia ada nafsu juga. Jadi kadang-kadang malaikat pun buat silap. Tun, itulah sekolah agama rakyat, kamu potong dia punya peruntukan. Mana ada malaikat ada nafsu, Tun? Ini tanten Tun betul lah dia. Saya pun tak faham. Saya saudara yang saya hormati sekalian, itu sebab saya minta untuk semua imam-imam kampung yang ada didikan agama, kamu beranilah nasihatkan pemimpin UMNO kamu ini. Nak harapkan Jamil Khair, dia mengaji sekolah pondok mana pun saya tak tahu, silap-silap pondok telefon pun dia tak mengaji. Tapi bukan kita nak kata dengan orang, bukan kita nak serang peribadi orang. Yang kita kata ni ada asasnya. Yang kita kata ni saudara, yang kita lawan ini ada tawarannya. Daripada salah guna kuasa. The latest one, yang terbaru saya buat apa dia? Persatuan Bekas Polis Malaysia. Polis kena dengar, ni ada polis ni. Kamu ketika kamu bekerja sekarang ini, kamu diperkudakan oleh Barisan Nasional. Berapa ramai yang terpaksa buat kerja yang dia tak suka. Ada anggota polis datang jumpa saya, dia kata, cikgu, kami ni sebenar terpaksa, kami pun tak seronok, kami tak nak campur politik ni. Saya bagi tahu dengan anggota polis ini beginilah. Saya kata, kamu hanya ada satu pilihan.
Bila tiba kertas undi nanti, kamu undi Pakatan Rakyat, tolak UMNO Barisan Nasional, insya-Allah kita tidak akan menyusahkan kamu nanti untuk buat kerja-kerja politik ini. Kepada anggota keselamatan yang tak suka apa kamu buat ini, tolak saudara UMNO Barisan Nasional, kita akan bagi kebebasan fikrah pemikiran kepada kamu. Biarlah kamu membuat keputusan. Saudara yang saya hormati sekalian, yang terbaru kita buat laporan SPRM apa dia? Persatuan Bekas Polis. Saya ada rumah sewa di Nibong Tebal, tiba-tiba buka peti surat, tengok ada surat. Buka surat, ada laporan polis, ada laporan minit mesyuarat Persatuan Bekas Polis Malaysia. Ni polis dengar, kamu waktu kerja kamu kena dipergunakan, sudah bencen pun kamu kena tipu dengan UMNO tu. Saya buka itu 9 dalam minit mesyuarat, ringkasannya 19 November Datuk Seri Chua Soy Lek. Kenal Chua Soy Lek? Datuk Seri Chua Soy Lek ditemui oleh pimpinan Persatuan Bekas Polis Malaysia untuk minta bantuan. Sebab apa? Ada balu polis yang suaminya mati, elektrik kena potong dekat rumah. Ada anggota polis aksiden, kencing manis, potong kaki. Dia nak bagi bantuan segera. Persatuan tak ada duit, nak tubuh tabung kebajikan bantuan segera. Lantas Chua Soy Lek janji 19 November 2011, dia kata apa? Saya akan jadi orang tengah bantu kamu untuk apa? Untuk dapatkan bantuan. 2 bulan selepas itu, Jabatan Perdana Menteri keluar surat, Persatuan Bekas Polis dapat 500,000, setengah juta untuk 6 bulan. Dalam minit mesyuarat yang sama, saudara bayangkan, Persatuan wajib bayar 40% kepada orang tengah. Sebab apa? Sebab bantu dia dapatkan grant bantuan kebajikan. Kamu bayangkan, punyalah dah rosak negara ini, bukan kapal selam, bukan bangunan-bangunan besar, bantuan kebajikan. Anggota polis, bekas polis nak susah, bekas polis kena potong kaki, bekas polis aksiden, balu-balu sakit, nak dapat bantuan pun saudara, bukan 10%, 40% daripada tiap-tiap bantuan tersebut kena bayar kepada sebuah syarikat yang ada kaitan dengan MCA di Kelang. Ini apa? Sampai bila kita nak dengar cerita ini? Kerana itu tawaran Pakatan Rakyat apa? Kita tak serang orang begitu saja. Jelas dalam belanjawan Pakatan Rakyat kali ini kepada wanita-wanita, Barisan Nasional ada belanjawan, ada. Dia tahu apa? Kita memperjuangkan nasib wanita. Sebab Menteri Wanita telah menasihatkan saya untuk apa? Untuk membela nasib wanita. Siapa Menteri Wanita? Najib. Najib Menteri Wanita menasihatkan Menteri Keuangan. Siapa Menteri Keuangan? Najib Tun Razak. Bagus sangatlah tu. Ini dia pusing-pusing. Serupa juga wang negara hilang. Sebab apa? Menteri Keuangan nama Najib, Perdana Menteri nama siapa? Perdana Menteri pun nama Najib. Menteri Keuangan apa? Perdana Menteri cakap dengan Menteri Keuangan, tolong keluarkan duit untuk Rosmah Mansur 111 juta peruntukan pemata. Menteri Keuangan setuju. Siapa Perdana Menteri? Najib. Siapa Menteri Keuangan? Najib. Baguslah tu. Kerana itu tawaran kita yang saya nak highlight sebagai penutup kali ini apa dia? Kita tubuhkan tabung wanita nasional. Untuk apa tabung wanita nasional? Mereka tawar untuk wanita apa? Oh, untuk bagi percuma. Untuk apa? Periksa barah payudara. Adakah wanita ni masalah dia payudara saja? Ini masalah dia kalau Menteri Wanita tu nama dia Najib Tun Razak. Masalah wanita apa dia? Masa depan, pengurusan hidup wanita. Wanita Malaysia mesti di empower, mesti diperkasa. Kerana itu kita tubuh tabung ni wanita nasional, peruntukan 3 bilion setahun. Suami-suami yang bekerja akan ada skim potongan gaji dalam bentuk minima untuk masuk sebagai caruman kepada isteri-isteri. Suami-suami pun saudara perlu menyumbang supaya wanita ini tertinggal besok
dicerai ke meninggal ke apa ke, dia ada masa depan. Kita melihat jangka masa panjang kepada wanita yang melihat bahawa untuk menyelesaikan jangka masa panjang wanita, kamu tidak ada pilihan lain. Mari bersama dengan Pakatan Rakyat, kali ini kita perlu mengubah negara. Tawaran kita jelas, harga minyak, harga kereta dan sebagainya. Kita benar-benar telah bersedia kali ini dengan pasukan yang cukup mantap untuk mengambil alih pentadbiran negara. Orang Cina kena ingat, ini bukan masalah politik orang Melayu. Kamu beranak mana? UMNO serang, orang Cina kamu berniaga, jangan peduli soal rakyat. Orang Cina kena ingat, kamu beranak balik pulau lah kampung kamu. But this is your motherland. Kamu sudah tidak ada tongsan lagi mau balik. Kamu tidak ada pilihan, pertahankan negara ini. This is one and only our country, our motherland. Orang India, kamu kena ingat, kamu beranak Pulau Pinang, kamu anak Pulau Pinang, kamu sudah tidak boleh balik Kerala lagi. Orang Kerala tak kenal kamu. Kalau balik Kerala, suruh Mahathir seorang balik cukup. Kita orang Melayu kena ingat, orang Cina bukan masalah kita, orang India bukan masalah kita. Orang Cina minta ruang perniagaan tanpa rasuah, salahkah kita bagi? Orang India minta pendidikan, minta hak milik rumah yang lebih baik, salahkah kita bagi? Kalau kita boleh memberi jaminan kepada India dan Cina dan semua kaum di Malaysia sekarang, orang Melayu akan lebih dihormati, akan menjadi tunggak kekuasaan dalam negara ini. Mereka tidak ada masalah. Kerana itu kita membela sekarang konsep keadilan, konsep memperjuangkan hak rakyat. Kerana kita percaya dan yakin hanya dengan keadilanlah kesejahteraan negara akan dicapai, kemakmuran ekonomi akan dicapai. Jadi sekian saja saudara, tahniah dan terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah pilihan raya tidak akan lama lagi. Jangan fikir panjang saudara, bekerja terus, ketepikan soal titik bengik sikit-sikit dalam parti, masalah-masalah. Karena apa? Kita jangan mengkhianati sejarah. Sejarah sedang ditulis. Parti yang mewarisi negara daripada penjajah sedang dikalahkan oleh rakyat yang tengah bangkit. Kita jangan jadi batu penghalang. Kerana apa? Walaupun apa keputusannya nanti saudara, rakyat perlu kita pertahankan sepenuhnya. Sekian saja. Wabillahi